Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada murid-murid tahun 6 maju. Apa khabar kamu? Tentunya rasa seronok sebab dapat berada di rumah bersama keluarga. Namun cikgu tetap memberikan peringatanlah supaya kamu sentiasa rajin menimba ilmu pengetahuan. Buatlah aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Jadi di kesempatan ini, mari tengok video daripada saya lah untuk kita menambahkan pengetahuan dan meningkatkan kemahiran. Sungguh pun kamu telah pun berada di penghujung tahun. Dan sebenarnya sesi persekolahan 2020 telah pun tamat. Namun sesi persekolahan yang telah diarahkan, iaitu cuti disebabkan oleh PKP, mari kita mengisi masalah dengan maklumat dan juga pengetahuan, kerana saya pun mempunyai masa untuk bersama dengan kamu. Dan kepada mereka yang ada masa, ada peluang, mari kita sama-sama melihat, mengetahui, menimba ilmu pengetahuan daripada maklumat yang berkaitan dengan pembelajaran kamu. Baik, pertemuan kita hari ini ialah cikgu nak membawa kamu kepada satu topik yang biasa juga diberitahu oleh guru-guru. Saya pun pernah menyebutnya di dalam kelas kerana tajuk ini merupakan tajuk yang biasa ada ditanya ataupun dikemukakan di dalam item peperiksaan. Baik, tajuk kita hari ini ialah bahasa istana. Okey, baik, kita tengok pada slide yang seterusnya. Baik, tajuk pada hari ini yang akan cikgu bincangkan bersama kamu ialah bahasa istana. Mungkin ada murid yang bertanya, cikgu ni berada di mana? Okey. Baik, cikgu sebenarnya berada di sekolah, iaitu ada jadual penggiliran. Jadi hari ini dan hari esok cikgu bertugas di sekolah lah. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk membuat video ni agar kamu boleh belajar di rumah. Baik, bahasa istana. Bila kita sebut istana ni, maka kita menggambarkan ia adalah satu tempat yang sangat indah, besar, dan sebenarnya istana ialah tempat tinggal raja-raja. Negara kita masih lagi mempunyai raja, sebagaimana yang kamu maklum. Ketua raja-raja bagi negeri-negeri di Malaysia ni ialah Yang di-Pertuan Agong. Dia sebagai ketua negara. Baik, menyentuh tentang bahasa istana ni, kita kena fahamlah bahasa istana tu apa maksud. Untuk pengetahuan pelajar, bahasa istana tu ialah sebenarnya bentuk bahasa yang digunakan di kalangan kerabat diraja. Apabila mereka berhubung, apabila mereka bercakap, terutamanya di kalangan ahli keluarga mereka, maka mereka menggunakan satu bahasa yang tak sama dengan bahasa kita. Bahasa dia lain. Dan bahasa ini juga digunakan dalam hal ehwal yang berkenaan dengan raja. Maksudnya di kalangan pegawai-pegawai istana, apabila mereka berdialog atau berkomunikasi, maka mereka perlu menggunakan bahasa inilah sebagai tanda ataupun sebagai lambang penghormatan terhadap kedudukan raja-raja. Baik, pada hari ini bahasa istana ni masih lagi digunakan, namun pada maklumat yang saya perolehi, dia tidaklah meluas bagaimana pada suatu ketika dahulu. Pada zaman dahulu, bahasa ni memang digunakan bukan sahaja di kalangan istana, tapi di kalangan rakyat jelata. Mereka menggunakan satu bahasa, laras bahasa yang sama, iaitu bahasa istana. Cuma laras di kalangan masyarakat kebanyakan, larasnya ialah laras orang-orang masyarakat kebanyakan lah. Dan dia ada laras orang-orang istana. Dan bahasa ni digunakan sebenarnya
sama sebagaimana bahasa kita hari ini. Cuma sebagai mengenang sejarah perkembangan bahasa, maka ia dijadikan salah satu topik lah untuk kita pelajari. Setidak-tidaknya kita mengetahui tentang sejarah perkembangan bahasa itu. Baik, kita ke slide yang seterusnya ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari 26 kata bahasa biasa, dan 26 ni kita akan lihat dalam bentuk bahasa istana. Baik, terdapat banyaklah kata yang memang awak dah tahu, tapi hari ini kita cuba mengulang kaji dan mungkin ada yang kamu dah lupa. Baik, daripada 26 senarai yang cikgu senaraikan ini, yang pertama ialah anak. Dalam bahasa biasa, perkataan tu ialah anak. Dalam bahasa istana sebenarnya adalah paduka ananda. Baik, senarai yang cikgu peroleh ini ialah yang paling betul cikgu peroleh daripada istana negara ni. Tapi dalam buku-buku, kebanyakan buku-buku biasa yang kamu lihat dalam buku rujukan, anak tu ialah ananda. Kalau ayah ialah ayahanda je. Tapi sebenarnya dalam bahasa istana yang sebenar, anak itu maksudnya ialah paduka ananda. Kalau ayah atau bapa, paduka ayahda. Kalau adik, paduka adinda. Kalau abang atau kakak, paduka kekanda. Tapi dalam soalan peperiksaan pun biasa hanya gunakan ananda, ayahanda, adinda, kekanda. Ini sebenarnya bahasa yang sebenar yang digunakan di dalam istana lah. Baik, nombor 5. Kita terus ke nombor 5, iaitu berlepas. Berlepas tu dalam bahasa istana membawa maksud berangkat. Berangkat lepas. Ataupun pergilah. Macam tu. Nombor 6, buang air. Kalau buang air dalam bahasa istana kata ke sungai. Mungkin ini adalah sejarah lampau lah, yang mana pada suatu ketika dahulu raja-raja pada zaman dahulu kemudahan asasnya tidak seperti mana pada hari ini. Kebanyakannya mandi pun di sungai, buang air pun ke sungai, macam itulah. Jadi pada ketika itu buang air bermaksudnya ke sungai. Hari ini taklah ke sungai, pergi bilik air lah. Baik, 7, beri atau menyampaikan ataupun pemberian. Dalam bahasa istana kata kurnia atau anugerah. 8, kalau berjumpa tu maksudnya bertemu. Samalah, kita pun biasa guna bahasa bertemu ni. Nombor 9, duduk ataupun tinggal. Duduk tu membawa maksud semayam. Bermaksud ialah duduk di tempat duduk raja lah dalam istana tu. Kursi raja tu semayam. Tapi kursi raja pada zaman dahulu taklah macam kursi pada hari ni. Kalau kamu tengok kursi yang ada kaki kan, pada zaman dahulu sebenarnya raja duduk dekat atas macam pangkit lah, tempat duduk yang dipanggil pangkit ni, tapi yang dihias dengan kain yang cantik, itu dipanggil tempat semayam raja. 10, hendak tahu, ingin mengetahui. Jemput, nombor 11, jemput atau sila, ajak. Dalam bahasa istana ajak. Mandi, bersiram. 13, makan, santap. 14, marah, murka. Raja murka dengan guru balang kerana tidak menjalankan perintah baginda. Contoh macam itulah ayat dia. Baik, nombor 15, merasmikan. Merasmikan tu menyempurnakan. 16, pergi, berangkat. Sama kalau awak tengok nombor 5, ada berlepas, berangkat lepas, pergi, macam cikgu sebut tadi. 17, rumah. Rumah pada zaman dalam bahasa istana lah. Istana tu sebenarnya ialah rumah besar. Kalau di Aceh, di kawasan Sumatera, istana dia kat sana dipanggil rumah gadang. Rumah gadang tu rumah yang besar lah, cantik, ada banyak bilik.
Tapi Malaysia, negara kita tak panggil rumah gadang, dia panggil istana. Istana itu rumah yang sangat besar. Baik, 18 sakit. Bahasa istana sakit tu dipanggil geri. 19 sampai. Sampai tu berangkat tidur. Nombor 19 kalau kamu perhatikan dengan nombor 5. Nombor 19 tu sampai, nombor 5 tu berlepas, berangkat lepas. Atau sampai ni pula berangkat tidur. Macam tu. Dia lawan macam tu. Baik, 20 saya. Kalau raja-raja dia tak guna saya lah, better. Kita. Tapi hari ini kalau awak perhatikan, bila raja ataupun yang di-Pertuan Agong, raja-raja negeri membacakan keputusan kan, mereka masih menggunakan beta. Beta adalah panggilan bagi raja lah untuk memberitahu kepada rakyat jelata tentang kalau kita guna bahasa kita, saya lah. Dia menggunakan beta. 21. Sudi mengunjungi. Jadi dia membawa maksud dalam bahasa istana mencemar. Setuju. Setuju berkenan. Tidur beradu. 24. Terima kasih. Berima kasih. Dia kata berima. Terima, berima kasih. 25 tidak tahu. Jadi biasa orang istana akan menggunakan tidak pasti. Kadang-kadang tak tahu jugalah. Ini maklumat yang cikgu boleh. 26 suami. Suami tu bahasa istana ialah Tuanku Agong atau Tuanku Sultan atau Tuanku. Kita tak menggunakan bahasa kita lah. Panggil mak ayah awak, panggil ayah awak kan abang, atau mungkin mak ayah awak panggil darling. Raja dia tak guna perkataan macam tu, dia guna Tuanku Agong atau Tuanku Sultan. Tapi secara realitinya wallahu alam, tak pastilah. Mungkin ada juga raja dengan isteri dia panggil sayang, darling. Tak, mereka pun manusia biasa sebenarnya. Baik, hari ini perkataan yang kita pelajari ni tentang bahasa istana ni, sebenarnya ada banyak perkataan-perkataan ini digunakan dalam soalan-soalan peperiksaan. Item soalan peperiksaan ada menggunakan bahasa istana. Sebab tu kamu perlu tahu. Baik, kita akan jumpa lagi pada sesi yang lain. Mungkin kita akan tambahkan dengan kata bahasa istana yang lain selepas ini. Baik, sekian, kita berjumpa lagi di lain masa. Semoga kamu terus sihat, sukses dan menjalankan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.